Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam Kelantan Ikhlas untuk slot ekonomi STPM. Saya Puan Nurhayati binti Ismail, guru ekonomi di SMK Sultan Ibrahim II, Pasir Mas, Kelantan. Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera dan terus bersemangat untuk mengejar kecurangan dalam STPM. Pada pertemuan ini, fokus perbincangan kita ialah tentang teknik menjawab soalan ekonomi kertas 2 atau makroekonomi. Kita akan membincangkan beberapa tips, bentuk-bentuk soalan esei dan skema jawapan untuk bab yang kedua, iaitu perakaunan pendapatan negara. Baiklah, para pelajar yang dihormati, terlebih dahulu cikgu akan kongsikan beberapa tips untuk menjawab soalan esei dengan baik. Tips yang pertama ialah anda mesti memahami kehendak atau tugasan soalan dan menjawab apa yang ditanya sahaja. Jawapan tidak perlu panjang, tetapi yang penting ialah tepat dan lengkap. Tips yang kedua, anda mesti menguasai semua konsep, istilah dan fakta ekonomi dengan tepat. Tiada markah untuk konsep yang dinyatakan secara kurang jelas atau tidak cukup komponen dalam konsep berkaitan. Tips ketiga, anda mesti menggunakan laras bahasa ekonomi dan istilah ekonomi yang tepat. Tips yang keempat, anda mesti memberi fakta yang terus menjawab soalan. Ini penting untuk terus mendapat markah bagi fakta. Manakala tips yang terakhir ialah huraian fakta mesti dikaitkan dengan kehendak soalan, bukannya huraian secara umum. Sudah pasti para pelajar ingin mendapat markah yang maksimum. Oleh itu, pastikan pelajar dapat menguasai tips-tips yang dinyatakan. Jadi bagaimanakah caranya? Sudah tentulah para pelajar mesti menguasai sukatan pelajaran, mengetahui skema jawapan dan membuat latih tubi menjawab pelbagai bentuk soalan esei. InsyaAllah, kemahiran tersebut akan diperoleh. Pelajar-pelajar sekalian, apakah bentuk soalan esei yang biasanya ditanya dalam bab yang kedua? Yang pertama ialah soalan yang berkaitan dengan konsep, iaitu menghuraikan definisi atau takrif sesuatu konsep, membezakan antara konsep dan menerangkan hubungan antara konsep. Konsep-konsep yang disoal ialah berkaitan dengan konsep-konsep pendapatan negara seperti KDNK, KNK, KNKHP, KNKKF, KN nominal, keluaran negara benar dan lain-lain. Jadi, pelajar-pelajar perlu menghafal dan memahami kata kunci konsep-konsep tersebut. Yang kedua, bentuk seterusnya ialah menghuraikan fakta. Para pelajar perlu mengenal pasti yang manakah fakta dalam sesuatu tajuk dan bagaimana cara menulis huraian fakta. Fakta-fakta yang ditanya seperti tentang masalah menghitung pendapatan negara, kegunaan data pendapatan negara dan kelemahan menggunakan pendapatan negara untuk membandingkan taraf hidup. Okey, yang ketiga, bentuk soalan yang seterusnya ialah menghuraikan pernyataan. Biasanya satu pernyataan akan diberikan dan soalan ini memerlukan pelajar membuktikan atau menjelaskan sama ada pernyataan tersebut tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar dengan menggunakan fakta ataupun angka mengikut tugasan soalan. Jadi akhir sekali yang keempat, bentuk soalan esei ialah menerangkan dan menunjuk cara menghitung. Dalam tajuk ini, ia berkaitan dengan menghitung pendapatan negara seperti menghitung nilai ditambah dan menghitung pendapatan negara mengikut kaedah keluaran. Apakah skill yang diperlukan oleh pelajar untuk soalan sebegini? Tentu sekali pelajar mesti mengetahui cara-cara menghitung pendapatan negara serta dapat memberikan contoh angka yang sesuai dan penerangan yang jelas. Para pelajar yang dikasihi, sekarang kita akan melihat contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan yang telah kita bincangkan tadi. Bentuk yang pertama iaitu menghuraikan konsep
menerangkan perbezaan atau hubungan antara konsep. Contoh soalannya ialah, berikan maksud dan nyatakan perbezaan di antara A. Keluaran dalam negeri kasar dengan keluaran negara kasar, B. Keluaran negara kasar harga pasaran dengan keluaran negara kasar kos faktor. Sekarang kita lihat cara atau teknik menjawab soalan konsep tersebut serta skema jawapan. Konsep mesti dinyatakan dengan lengkap untuk mendapat markah penuh. Kata kunci dalam sesuatu konsep tidak boleh tertinggal. Contoh bagi konsep KDNK dan KNK mesti mengandungi 4 item iaitu nilai barang akhir, dikeluarkan di mana, tempoh pengeluaran dan siapa yang mengeluarkan. Okey, kita lihat jawapan untuk soalan A. KDNK, keluaran dalam negara kasar ialah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun oleh faktor pengeluaran milik negara itu sendiri dan milik negara asing. Okey, kemudiannya konsep KNK ialah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh setahun oleh faktor pengeluaran milik negara itu sendiri. Jadi pelajar boleh perhatikan konsep yang cikgu nyatakan tadi mengandungi 4 elemen untuk mendapat markah penuh. Manakala untuk soalan perbezaan mesti mengandungi 2 isi, 2 perkara. Iaitu pertama perkara yang membezakan antara konsep dan yang kedua mesti memberikan formula. Contoh, apakah perbezaan di antara KDNK dengan KNK? Perbezaannya ialah pendapatan faktor bersih luar negeri. Kemudian yang kedua, pelajar boleh memberikan formula sama ada KNK sama dengan KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negeri atau KDNK sama dengan KNK tolak pendapatan faktor bersih luar negeri. Seterusnya kita lihat soalan B ya. Konsep ini tidak perlu diterangkan dengan mendalam seperti mana konsep KDNK atau KNK. Yang difokuskan di sini ialah berkaitan dengan harga pasaran dan kos faktor. Cuba kita lihat definisinya dan cuba kita bandingkan dengan konsep KNK yang telah dibincangkan. Okey, takrif kepada KNKHP ialah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara yang dihitung berdasarkan harga yang dibayar oleh pembeli. Manakala KNKKF ialah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara yang dihitung berdasarkan bayaran kepada faktor-faktor pengeluaran. Jadi apakah perbezaan antara kedua konsep tersebut? Perbezaan antara kedua-duanya ialah cukai tak langsung dan subsidi. Kemudian bagaimanakah formulanya? Untuk membezakan konsep tersebut iaitu KNKHP sama dengan KNKKF tambah cukai tak langsung tolak subsidi atau KNKKF sama dengan KNKHP tambah subsidi tolak cukai tak langsung. Para pelajar yang dikasihi, seterusnya kita lihat pula contoh soalan yang mana pelajar perlu menerangkan hubungan antara konsep. Apakah soalannya? Jelaskan hubungan antara KDNK dengan KNK. Yang kedua, KDNK harga pasaran dengan KDNK kos faktor. Jawapan bagi soalan hubungan di antara konsep mesti mengandungi 3 perkara iaitu pertama, menyatakan perkara yang membezakan konsep. Yang kedua, memberi formula dan yang ketiga, menerangkan hubungan. Jadi, cuba kita lihat skema jawapannya. Yang pertama, hubungan antara KDNK dengan KNK ialah pendapatan faktor bersih luar negeri. Formulanya, KNK sama dengan
KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negeri. Hubungannya ialah jika PFBLN positif, maka KNK lebih besar daripada KDNK, dan sebaliknya jika PFBLN adalah negatif, maka KNK lebih kecil daripada KDNK. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Hubungan antara KDNK-HP dengan KDNK ialah cukai tak langsung dan subsidi. KDNK sama dengan KDNK-KF tambah cukai tak langsung tolak subsidi. Jika CTL atau cukai tak langsung melebihi subsidi, maka KDNK-HP menjadi lebih besar daripada KDNK-KF. Sebaliknya, jika CTL atau cukai tak langsung kurang daripada subsidi, maka KDNK-HP menjadi lebih kecil daripada KDNK-KF. Okey. Berdasarkan beberapa contoh yang telah kita bincangkan tadi, cikgu mengharapkan para pelajar telah dapat memahami teknik-teknik menjawab soalan yang berkaitan dengan konsep. Baiklah para pelajar, diharapkan anda semua terus fokus pada perbincangan kita selanjutnya. Bentuk soalan yang kedua kita tengok iaitu menghuraikan fakta. Soalannya, terangkan 4 masalah yang menyebabkan penghitungan pendapatan negara menjadi kurang tepat. Jadi apakah skemanya? Di sini para pelajar mesti memberi fakta dan menghuraikan fakta. Fakta lebih baik dinyatakan mengikut urutan nombor. Kemudian, pelajar mesti membuat huraian fakta dan huraian fakta ini mesti tepat dan lengkap serta ditutup atau disimpulkan mengikut kehendak soalan. Okey, kita tengok apakah huraian fakta yang merujuk kepada soalan tersebut. Huraian fakta di sini ialah berkaitan dengan apakah masalahnya, bagaimana ia memberi masalah dan kesan kepada pendapatan negara. Cuba kita lihat skema jawapannya. Tadi cikgu dah beritahu, jawapan mesti dapat menjawab perkara yang telah cikgu nyatakan iaitu apakah masalah, bagaimana ia memberi masalah dan apakah kesan kepada pendapatan negara. Para pelajar, kita lihat contoh fakta dan huraian faktanya. Kita lihat fakta yang pertama ialah masalah mengumpulkan maklumat. Oleh kerana soalan ini menanyakan masalah, maka lebih baik kita menyebut masalah di hadapan setiap fakta. Okey? Kita ulang kembali. Fakta yang pertama iaitu masalah mengumpulkan maklumat. Jadi apakah huraian fakta yang berkaitan? Iaitu rekod kegiatan ekonomi yang tidak lengkap yang menyebabkan maklumat menjadi tidak tepat. Maka pendapatan negara menjadi kurang tepat. Maknanya penutup fakta di sini menghurai kehendak soalan. Okey, kita tengok fakta yang kedua iaitu masalah pengiraan 2 kali. Apakah masalahnya? Iaitu sukar untuk menentukan sama ada sesuatu barang adalah barang akhir atau barang perantaraan. Jadi bagaimana dia memberi masalah? Maka nilai barang terpaksa dihitung ataupun menjadi 2 kali, iaitu semasa diproses dan semasa menentukan nilai barang akhir. Jadi apakah kesannya kepada pendapatan negara? Iaitu kita nak tutup dengan kehendak soalan. Maka pendapatan negara menjadi kurang tepat. Okey. Bagi fakta ketiga dan keempat, pelajar boleh mencubanya sendiri. Okey. Pada pelajar yang cemerlang, soalan berikut masih lagi berkait dengan soalan menghuraikan fakta. Kita lihat soalannya. A. Terangkan 4 kelemahan menggunakan data pendapatan per kapita dalam membandingkan taraf hidup penduduk antara negara. Dan B. Terangkan 4 kelemahan menggunakan data pendapatan per kapita dalam membandingkan taraf hidup penduduk antara masa. Soalan ini sering memerangkap calon di mana masalah utama ialah berkaitan dengan kelemahan menghurai fakta
fakta di mana pelajar gagal untuk menunjukkan perbezaan kelemahan data pendapatan negara untuk membandingkan taraf hidup antara dua negara atau antara masa, iaitu perubahan taraf hidup sesebuah negara antara dua masa yang tertentu. Jadi, jika pelajar memilih soalan yang sebegini, cikgu mengharapkan pelajar mesti lebih berhati-hati. Okey, kita lihat apakah contoh fakta bagi kedua-dua soalan tersebut. Fakta-faktanya sebenarnya adalah sama sahaja, cuma cara kita menghuraikan fakta nanti akan menunjukkan perbezaan di antara negara dengan di antara masa. Jadi perkataan kalau di antara negara adalah lebih baik kita menyebut perbezaan. Manakala di antara masa untuk faktanya boleh menyebut perubahan ataupun perbezaan juga. Okey. Jadi fakta-faktanya antara negara ialah perbezaan tingkat harga umum, perbezaan agihan pendapatan, perbezaan masa kerja ataupun masa rehat, perbezaan komposisi keluaran negara. Begitu juga antara masa, perubahan atau perbezaan tingkat harga umum. Yang kedua, perubahan agihan pendapatan, perubahan masa kerja atau masa rehat dan perubahan komposisi keluaran negara. Okey, seterusnya kita lihat contoh huraian fakta-fakta yang telah kita nyatakan tadi. Bagaimana daripada huraian fakta ini, pelajar akan dapat mengenal pasti perbezaan cara menghurai fakta di antara negara dan di antara masa. Okey, kita lihat contoh yang pertama, perbezaan tingkat harga umum. Katakan pendapatan per kapita negara A lebih tinggi berbanding pendapatan per kapita negara B. Penyataan ini mesti dinyatakan, mesti disebut untuk menunjukkan situasi yang berlaku di negara A dan situasi di negara B, iaitu dari sudut pendapatan per kapita. Okey, kita huraikan sekali lagi. Katakan pendapatan per kapita negara A lebih tinggi berbanding pendapatan per kapita negara B, tetapi taraf hidup penduduk negara A tidak semestinya lebih baik ataupun lebih tinggi daripada negara B jika tingkat harga umum di negara A lebih tinggi. Okey, bagaimana pula huraian fakta untuk fakta-fakta di antara masa? Pertama, perubahan tingkat harga umum. Katakan pendapatan per kapita sebuah negara. Maknanya di sini tidak perlu membandingkan dengan negara lain. Kita lihat dalam konteks sebuah negara sahaja. Okey, kita ulang semula. Katakan PPK sebuah negara menjadi semakin tinggi tetapi tidak semestinya taraf hidup penduduk pada masa sekarang menjadi lebih baik jika tingkat harga umum semakin meningkat. Okey, kita cuba tengok pula huraian fakta yang kedua untuk kita lebih memahami lagi tentang huraian fakta bagi soalan sebegini. Okey, yang kedua faktanya ialah perbezaan agihan pendapatan. Katakan pendapatan per kapita negara A lebih tinggi dari negara B. Maknanya penyataan tersebut kita tidak tukar, iaitu menunjukkan pendapatan per kapita negara A ini lebih tinggi daripada negara B. Tetapi taraf hidup penduduk negara A tidak semestinya lebih baik daripada negara B jika agihan pendapatan di negara A lebih tidak adil, lebih tidak setara berbanding negara B. Okey. Cuba pula kita lihat huraian untuk kelemahan data pendapatan per kapita mengukur taraf hidup antara masa. Fakta yang kedua ialah perubahan agihan pendapatan. Katakan pendapatan per kapita sebuah negara semakin tinggi tetapi tidak semestinya taraf hidup penduduk pada masa sekarang menjadi lebih baik jika agihan pendapatan menjadi semakin tidak adil atau tidak setara. Okey. Berdasarkan apa yang telah cikgu perkatakan, cikgu mengharapkan pelajar dapat mengenal pasti cara menghuraikan fakta bagi kedua-dua soalan tersebut. Cikgu tegaskan sekali lagi iaitu bagi antara negara mesti ada perbandingan antara dua negara. Manakala bagi antara masa hanya bandingkan perubahan yang berlaku di dalam sebuah negara sahaja pada masa sekarang dengan tahun-tahun sebelum.
Okey, seterusnya para pelajar, kita lihat pula bentuk soalan yang ketiga, iaitu menghuraikan pernyataan. Contoh soalan, peningkatan keluaran negara kasar tidak semestinya menunjukkan peningkatan taraf hidup rakyat sesebuah negara. Terangkan pernyataan ini. Jadi bagaimana skema jawapannya? Skemanya ialah jika pelajar bersetuju ataupun tidak bersetuju, pelajar mesti membuktikan dengan memberikan fakta dan huraian fakta yang menyokong pendapat pelajar berdasarkan pemahaman tentang tajuk yang telah dipelajari. Okey, jawapan bagi soalan ini sebenarnya ialah merujuk kepada fakta-fakta kelemahan menggunakan data pendapatan negara untuk membandingkan taraf hidup antara masa seperti yang telah kita bincangkan. Oleh kerana dalam soalan tidak menyuruh pelajar memberi beberapa fakta, maka panduannya ialah jika 10 markah, pelajar mesti memberikan 5 fakta dan huraian fakta. Para pelajar yang dikasihi, seterusnya kita beralih kepada bentuk soalan esei yang terakhir dalam bab 2, iaitu menerangkan dan menunjuk cara menghitung pendapatan negara. Apakah kandungan skema jawapan bagi soalan ini? Okey, mengandungi 4 perkara yang mesti diberikan, iaitu pertama, memberi contoh angka atau jadual yang sesuai. Yang kedua, menyatakan kaedah pengiraan. Yang ketiga, menerangkan apa yang dihitung secara ringkas. Dan yang keempat, memberikan formula, cara menghitung dan jawapan. Kita lihat soalannya. Dengan menggunakan jadual, terangkan bagaimana keluaran negara kasar harga pasaran dihitung menggunakan kaedah perbelanjaan. Jadi, apakah skema jawapannya tadi? Cikgu dah beritahu mesti mengandungi 4 perkara. Iaitu pertama, mesti memberikan jadual dan angka serta komponen berkaitan dengan kaedah perbelanjaan untuk menghitung KNKHP dan berapakah nilai KNKHP tersebut. Seperti mana yang dapat dilihat dalam jadual yang dipaparkan, semua komponen untuk menghitung KNKHP menggunakan kaedah perbelanjaan disenaraikan dan juga contoh angka. Okey, yang kedua, mesti menerangkan bagaimana kaedah perbelanjaan menghitung pendapatan negara ataupun KNKHP tadi. Jadi mengikut kaedah perbelanjaan ialah menghitung jumlah perbelanjaan yang dilakukan ke atas barang akhir oleh semua unit ekonomi iaitu isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri. Yang ketiga yang mesti ada dalam jawapan ialah mesti menerangkan komponen kaedah perbelanjaan secara ringkas. Maknanya, apakah yang dimaksudkan dengan C, I, G, perubahan stok dan ekspor bersih. Contohnya C ialah perbelanjaan penggunaan isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. I ialah pelaburan kasar iaitu perbelanjaan firma ke atas barang modal. G ialah perbelanjaan kerajaan iaitu perbelanjaan penggunaan dan pelaburan. Perubahan stok pula ialah perubahan barang dalam simpanan firma. Manakala ekspor bersih ialah perbezaan di antara nilai ekspor dengan nilai import. Dan yang terakhir, mesti memberikan formula iaitu KNKHP sama dengan C plus I plus G plus perubahan stok plus ekspor bersih plus PFBLN. Okey. Kemudian, pelajar mesti menunjukkan cara menghitung iaitu menulis angka-angka dalam formula dan jawapan yang terakhir iaitu berapakah nilai KNKHP. Para pelajar yang dikasihi, berdasarkan perbincangan yang telah diutarakan, walaupun agak ringkas, cikgu berharap pelajar sedikit sebanyak dapat memahami teknik menjawab beberapa bentuk soalan esei khususnya bagi bab 2. Pemahaman ini mesti dipraktikkan
dipraktikkan dalam latih tubi agar jawapan yang terbaik yang memenuhi skema jawapan dapat diberikan. Okey. Dan cikgu nak berpesan iaitu cikgu berharap para pelajar tidak akan melakukan kesilapan seperti berikut, iaitu tidak memahami kehendak soalan, kemudian memberi definisi konsep kurang tepat atau tidak lengkap ataupun salah sama sekali. Kesilapan yang ketiga ialah mencampur adukkan fakta dengan huraian fakta. Fakta sepatutnya di satu baris dan huraian fakta di baris yang seterusnya. Huraian fakta secara umum sepatutnya mesti spesifik mengikut kehendak ataupun tugasan soalan. Seterusnya, jawapan yang agak panjang iaitu tidak sepadan dengan markah yang diperuntukkan. Dan yang terakhir, tidak ataupun kurang menguasai skema jawapan. Akhir kata, cekalkan hati, teruskan usaha, fahamkan setiap tajuk dengan mendalam, ulang kaji satu-satu topik, biar sedikit lambat tetapi ingatan dan kefahaman dapat bertahan lama dalam minda para pelajar. Cikgu sentiasa mendoakan para pelajar semua akan memperoleh grade A dalam subjek ekonomi STPM. Biar aktif, jangan pasif. Biar positif, jangan negatif. Banyak bertanya kepada guru-guru dan berbincang dengan rakan-rakan. Okey, para pelajar jangan stres-stres. Senyum selalu untuk mendapat aura yang positif. Anda pasti boleh. Anda pasti cemerlang. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.